memberikan puji-pujian itu bagi Tuhan. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, 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 soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the name of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. Ya Tuhan, kami mau taruh terus kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu hanya kepadamu saja ya Tuhan, terletak kekuatan kami, terletak kemenangan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Kau boleh hadir sore hari ini di dalam rumah kami masing-masing, di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang mau yakin dan percaya Tuhan sore hari ini pada saat firman Tuhan
Taburkan Tuhan itu yang boleh memberikan kekuatan buat hidup kami, yang membangkitkan hidup kami kembali, yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan, yang sakit boleh Engkau jamah untuk mendapatkan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau pakai hamba-Mu Pastor Somi, biarlah firman yang akan hamba-Mu bawakan Tuhan itu datang daripada-Mu yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Yuk, sebelum kita sambut Pastor Somi untuk membawakan firman Tuhan sore hari ini, kita mau bacakan deklarasi iman kita yang memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Yuk kita baca 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diberkatkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple. Amin. Yuk, mari kita berikan aplaus buat Pastor Somi yang memberikan waktunya buat kita untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Silakan, Pastor. Thank you, Pastor Yusuf. Ya, senang sekali bersama dengan saudara semua di Düsseldorf. Selamat siang atau selamat sore ini ya, di Düsseldorf. Tentunya senang sekali kita bisa melalui Zoom ini bisa ketemu. Has been I don't know, maybe almost 3 years ya saya nggak ke Düsseldorf, dan senang sekali hari ini bisa bersama-sama di Düsseldorf melalui Zoom ini, dan sungguh luar biasa sekali ya kalau kita bisa bertemu bersama-sama. Oke, mungkin karena waktu ya kita akan buka bersama-sama. Tema hari ini yang saya ingin berikan kepada gereja di Düsseldorf yaitu History Maker. Berhubungan. Das Thema für heute ist History Maker. Oh, I'm sorry, Yuli. Ya, I forgot. Ya, thank you. By the way. Ya, ya senang bisa ketemu bersama-sama Yuli. Thank you, Pastor Somi. Ya. Saya juga senang. Ya, luar biasa. Selalu Yuli yang menerjemahkan. Ya. I try my best, Pastor. Ya. Oke, hari ini, tema hari ini yang saya ingin berikan yaitu History Maker. Das Thema für heute ist Gesichtsmacher. Ya, ini berhubungan sekali dengan apa yang kita dituliskan di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Das ist so wie im Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht. Ya, di dalam kehidupan kita, Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan ingin memberikan suatu kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas hidup kita, dan Roh Kudus itu sudah turun atas kehidupan kita. Dan Tuhan ingin untuk setiap daripada kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Gott hat uns versprochen, den Heiligen Geist zu geben, und er hat uns das schon gegeben. Und dadurch bekommen wir dann, mit seiner Kraft sind wir die Zeugen in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Nah, di dalam kehidupan kita, kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Sebenarnya, ya, setiap saat di dalam kehidupan kita, kita ini dipakai Tuhan untuk membawa His story, bukan sejarah, tetapi yaitu cerita daripada kehidupan kita bersama dengan Tuhan. So, His story. Geschichte zu machen, zusammen mit Gott. Ya. Di dalam kehidupan kita, sekali lagi saya ingin katakan bahwa saudara dan saya membawa cerita daripada Tuhan, kemuliaan Tuhan yang ada
di dalam kehidupan kita. Ihr und ich bringen die Geschichte von Gott, was in unserem Leben passiert ist. Nah, di dalam kitab Yeremia, saya ingin mengambil suatu cerita di dalam kitab Yeremia pasal 36 ayat yang kedua. Ich möchte eine Geschichte aus Jeremia 36, Vers 2 nehmen. Di dalam cerita ini dikatakan, di dalam ayat yang kedua dikatakan, ambillah gulungan dan tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda, dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Halo, Yuli? Ya. Are you going to translate or no? I think, Nggak usah ya? Kalau udah ditulis, saya nggak translate lagi pasti. Oke, thank you. Ya, kalau gitu faster ya. Oke, ya. Nah, di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-22 dikatakan bahwa waktu itu adalah bulan yang ke-9 dari raja sedang duduk di balai musim dingin sementara di depan api menyala di perapian. Ayat yang ke-23, setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyak dengan pisau raut, lalu melemparkan ke dalam api perapian itu sampai gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Nah, di dalam cerita daripada kitab Yeremia pasal 36 ini, saya ingin menceritakan. In diese Geschichte möchte ich euch etwas erzählen. Bahwa Yeremia mendapatkan firman daripada Tuhan. Jeremia hat ein Wort von Gott bekommen. Untuk menyampaikan pesan daripada Tuhan terhadap bangsa Israel. Um eine Nachricht an die Israeliten weiterzugeben. Bangsa Israel pada saat itu di dalam kehidupan yang jahat di mata daripada Tuhan. Israel hat was Schlimmes, was Schlechtes vor Gottes Augen gemacht. Nah, pada saat Yeremia menerima akan firman itu, Yeremia di dalam keadaan tidak diizinkan. He was banned. He cannot go to the temple. Jeremia darf nicht im Gotteshaus gehen. Nah, oleh sebab itu Yeremia menyuruh seorang hambanya, yaitu yang bernama Baruk, untuk menuliskan apa yang dia katakan, and then Baruk menuliskan dan Baruk diutus pada bulan yang ke-9 seperti kebiasaan bahwa bangsa Israel berduyun-duyun pergi ke tempel untuk memberikan sesuatu persembahan dan juga untuk mendengar akan suara perkataan daripada nabinya. Und Jeremia gab dann sein Wort an seinen Diener und diese Nachrichten oder diese Botschaft sollte er dann weitergeben, als die Israeliten im Tempel Gottes kommen. Nah, pada saat mereka setelah mendengarkan perkataan yang menggugah akan hati mereka, yaitu ada sesuatu encouragement, tetapi juga ada sesuatu teguran yang sangat keras, yang sangat penting untuk orang Israel. Und es gibt eine sehr harte, aber Nachrichten für die Israeliten an der Zeit. Mereka menyampaikannya kepada raja dan raja meminta untuk membawa akan gulungan yang dituliskan oleh Baruk itu. Und die brachte diese Schriftrolle an der König und der König liest dann diese Schriftrolle von Baruk. Tetapi pada saat raja ini membaca, sebagian yang dia suka dia keep untuk himself, tetapi yang dia tidak suka dia mengoyaknya dan membakarnya, melemparkan di dalam perapian. Und wenn der König etwas liest, was für ihn gut ist oder schön ist, dann nimmt er das für ihn selbst,
Aber wenn er etwas liest, was nicht angenehm ist, dann schmeißt er die Rolle an dem Feuer, ins Feuer und verbrannt es. Yang saya ingin untuk kita bisa belajar bersama-sama, yaitu bahwa Tuhan memanggil akan kehidupan kita untuk membuat sesuatu sejarah bersama, hidup bersama dengan Tuhan. Gott ruft uns, damit wir eine Geschichte machen können, ein Leben mit Gott zusammen. Untuk menuliskan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita dan di dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan, Tuhan lakukan untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Das zu schreiben, was Gott in unser Leben machen möchte, Gott zu ehren. Saudara dan saya bukan sekedar pembaca daripada sejarah, bukan hanya sekedar pembaca daripada Alkitab, tetapi setiap daripada kita untuk menggenapi apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini. Also wir sind nicht nur die Geschichteleser oder Bibelleser, sondern wir werden das, was in der Bibel geschrieben, ins Vollkommenheit bringen. Banyak orang membaca sejarah tetapi bukan menjadi pembuat sejarah. Viele lesen Geschichte, machen aber keine Geschichte. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajak kepada kita, ayo kita menjadi pembuat sejarah bagi Tuhan. Und Gottes Wort sagt, dass wir sollen die Geschichtemacher sein für Gott. Dan di dalam kehidupan kita, selama kita hidup, ya, janganlah pernah kita menaruh suatu titik atau period kalau Tuhan masih membawa kita untuk koma karena ada sesuatu masih kelanjutan di dalam kehidupan kita. Und in unserem Leben sollten wir nie einen Punkt setzen, solange Gott eine Komma und noch weitere Sachen in unserem Leben machen möchte. Di dalam kehidupan kita ini, kita bukan di dalam fasal yang terakhir. Ya, tetapi masih ada sesuatu yang di hadapan kita yang jauh lebih besar yang Tuhan sedang kerjakan. Es gibt noch etwas vor uns, die viel größer ist, als was hinter uns ist. Yeah. This is not your final chapter. Es ist nicht deine letzte Kapitel. Karena sesuatu yang besar yang Tuhan masih tetap kerjakan di dalam kehidupan kita. Denn Gott macht noch wunderbare, größere Sachen in unserem Leben. Nah, di dalam kehidupan daripada seorang penulis, Im yaitu Leben von einem Schriftmacher, yaitu memegang pena dan menuliskan apa yang raja katakan. er hält seinen Fühler und schreibt das, was der König gesagt hat. Apa yang raja planningkan, rencanakan. Das, was der König geplant hat. Dan menuliskan apa yang terjadi. Und auch zu schreiben, das, was geschehen war. Itulah seorang penulis. Das ist der Arbeit von einem Penulis yang saya maksudkan tadi, kita adalah penulis daripada sejarah kehidupan bersama dengan Tuhan. Also eine Geschichtemacher, also wir als Schreiber von der Geschichte zusammen mit Gott. Masing-masing di dalam kehidupan kita, kita mempunyai buku kehidupan yang masing-masing menulis ada di dalamnya. Und in das Leben von uns, jede von uns, schreiben wir etwas in diesem Buch rein. Saudara, di dalam kitab Esther pasal yang ke-6 ayat yang pertama, ada suatu cerita. 6 Vers 1 gibt es eine Geschichte. Bahwa pada malam hari itu Raja Ahasiweros, yaitu di dalam kehidupan di dalam zaman Esther, yang mana Ahasiweros tidak bisa tidur pada saat itu. Maka itu dikatakan pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa catatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja.
Also an der Nacht konnte der König nicht schlafen und deshalb ließ er sich die Chronik der persischen Streichen bringen. Nah, seorang yang diperintahkan untuk membaca akan catatan daripada raja ini, Jemanden, der die Notizen von der König lesen soll, secara random dia membacakan cerita bahwa pernah terjadi di dalam kehidupan daripada Raja Ahasveros, yaitu seorang yang bernama Mordekai, yang memberitahukan bahwa raja luput daripada usaha untuk pembunuhan dan juga untuk menjatuhkan akan kerajaan. und zufälligerweise erzählt er über Mordekai, ein Mann, der versucht hat oder wegen ihm wurde Mörder gegen diese König vermieden. Dan pada saat raja ini mendapat cerita tentang Mordekai, dia sedikit ingat akan masa lalu yang pernah terjadi. Und als er die Geschichte über Mordekai gehört hat, erinnerte er über irgendwelche Geschichte vor einiger Zeit. Oleh sebab itu raja bertanya, pernah diberikan apa kepada Mordekai? Und deshalb fragte der König, was hat Mordekai dir schon mal gegeben? Dan penulis sejarah ini mengatakan bahwa dia belum pernah diberikan apa-apa. Und der Geschichtsschreiber sagte, nee, der hat mich nie etwas gegeben. Ternyata raja lupa untuk memberikan penghormatan kepada Mordekai. Also der König hat vergessen, Mordekai eine Ehre für Mordekai zu geben. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat ini atau bacaan ini atau cerita ini, wenn wir diese Geschichte sehen, bahwa penulis berhak untuk mengingatkan kepada raja. Ein Schreiber darf der König irgendetwas erinnern. Dan juga kita melihat bahwa melalui apa yang diingatkan oleh seorang penulis ini kepada raja, membuat seorang yang bernama Mordekai mendapatkan anugerah pengharapan. Und durch das, was er getan hat, Mordekai bekommt eine Segnung und eine Ehre, eine Hoffnung. Pastikan di dalam kehidupan saudara dan saya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang membuat sejarah yang mana Tuhan ingin pakai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Stellt sicher, dass wir alle Geschichtemacher sind, die von Gott genutzt wird, um die Geschichte aus Samaria und bis Ende der Welt bringen. Oleh sebab itu catat dengan baik apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Und deshalb schreibt richtig und genauer, was Gott in unserem Leben schon mal gemacht hat. Tuliskan sejarah saudara melalui kehidupan bersama dengan Tuhan yang Tuhan kerjakan saat ini untuk kehidupan kita, untuk kemuliaan Tuhan. Schreibt eure Geschichte, was Gott in eurem Leben schon mal gemacht hat, für Gottes Ehre. Mungkin kalau saudara membaca akan firman Tuhan, apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan sedang ingin lakukan dalam kehidupan kita melalui bacaan kita di dalam setiap firman yang kita baca. Vielleicht, wenn wir Bibel lesen, schreiben wir das, was Gott planen möchte, was Gott haben möchte in unserem Leben durch das, was wir gerade gelesen haben. Biarlah firman yang kita baca menjadi sesuatu firman yang akan menjadi kehidupan di dalam kehidupan kita. Sodass das Gotteswort, was wir gelesen haben, wird lebendig in unserem Leben.
Sehingga firman itu bukan menjadi suatu sejarah, tetapi firman itu menjadi sesuatu yang hidup di dalam kehidupan kita. Sodass diese Bibelvers nicht nur eine so Geschichte, sondern dass es lebendig in uns. Dengan demikian kita menjadi pembuat sejarah bagi Tuhan. Sodass wir Geschichtemacher für Gott sein können. Bahkan apa yang Tuhan janjikan kalau kita tuliskan di dalam kehidupan kita, maka dari itu kita berhak untuk kita mengingatkan kepada Tuhan. Seperti seorang penulis yang mengingatkan kepada Raja Ahasveros mengenai Mordekai. Und auch das, was Gott uns versprochen haben, können wir das schreiben und dann wieder das dann erinnern. So wie was der Schreiber gemacht hat an der König über Mordekai. Kalau firman Tuhan berkata di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan ingin memberikan sesuatu kehidupan, ya, di dalam kelimpahannya, maka dari itu kita dapat mengingatkan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau menjanjikan bahwa aku mempunyai kehidupan yang berkelimpahan untuk kemuliaan-Mu. Wenn Gott uns versprochen hat, ein gesegnetes Leben zu haben, dann können wir dann an ihm beten und sagen, Gott, du hast uns versprochen, gesegnete Leben zu haben, für deine Ehre. Kalau kita mungkin di dalam persimpangan jalan, kita membuka akan catatan kita, catatan yang mana kita hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, meskipun kita tidak tahu kemana jalan kita pergi, tetapi kita boleh diingatkan, dan kita boleh mengingatkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Wenn wir in einer Kreuzung sind und dann öffnen wir unsere Notizen und dann erinnern wir, dass Gott ist unsere Schäfer. Wir wissen nicht, wohin wir sollen, aber Gott ist unser Schäfer, der uns dann zeigt, welcher Weg die beste für uns ist. Yang mana tongkat dan gadamu yang akan memimpin dan menuntun aku. Sodass dein Stock ist das, was mich leiten und herbringen. Sesuatu yang luar biasa sekali kalau kita ini ya di dalam kehidupan kita, firman-firman yang pernah kita baca bukan menjadi sejarah tetapi menjadi kehidupan. Sodass die Bibelverse, die wir gelesen haben, sind nicht nur so Geschichte, sondern dass es dann lebendig in uns sind. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-25 ayat yang ke-19. In 2. König 25, Vers 19. Cerita daripada raja di Babel. Eine Geschichte über einen König in Babel. Raja Nebukadnezar yang memerintahkan untuk ya pada saat mereka menyerbu akan Yerusalem, mereka memerintahkan untuk menangkap akan 5 pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu. Der König Nebukadnezar gab einen Befehl, 5 Männer aus Jerusalem zu fangen. Kenapa Nebukadnezar memerintahkan untuk menangkap 5 pelayan pribadi raja? Warum hat der Nebukadnezar diesen Befehl gegeben? Karena mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan raja, yang menuliskan apa yang raja inginkan, strategi daripada raja, dan sejarah daripada raja mengalami akan kemenangan demi kemenangan. Weil die sind die engsten Vertrauten des Königs und die haben alles geschrieben, das, was der König gemacht hat, und die wissen, wie der König seinen Sieg erreichen hat. Nebukadnezar tahu, kalau 5 orang ini tidak ditangkap, maka dari itu dia akan mengingatkan kepada bangsa Israel tentang apa yang pernah terjadi sebelumnya. Maka dari itu orang Israel akan mengingat bahwa Tuhan pernah menyertai, bahwa raja pernah memimpin akan kemenangan dan mereka akan menjadi sesuatu bangsa yang luar biasa. Oleh sebab itu, 5 yang pernah menuliskan akan sejarah ini, Nebukadnezar berusaha untuk menangkapnya.
Und deshalb er versucht diese 5 Männer zu fangen, damit sie die Geschichte nicht weitergeben. Supaya mereka tidak mengingatkan kepada bangsa Israel tentang apa yang pernah terjadi, kemenangan yang pernah terjadi. Damit die Israeliten nicht erinnert wurden über die Siege, die schon mal bekommen haben. Nah, inilah yang saya katakan, saudaraku, bahwa kalau kita ini menjadi penulis-penulis, mencatat, ya, dan apa yang Tuhan dapat lakukan bahkan sampai saat ini, bukan Tuhan masa lalu, tetapi Tuhan yang dapat bekerja di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Und deshalb sollten wir das schreiben, das, was Gott in unserem Leben gemacht haben, um uns alle zu erinnern, dass Gott ist Gott für heute, nicht nur an alte Zeiten, sondern auch Gott für jetzigen Zeit. Kalau Tuhan dapat menyembuhkan di masa yang lalu, saya percaya bahwa Tuhan yang sekarang dapat menyembuhkan saya di masa yang saat ini. Wenn Itulah Gott yang harusnya terjadi. mich damals heilen kann, ich glaube, dass Gott ist der Gott, der mich heute auch heilen kann. Kalau Tuhan dulu dapat membuat suatu miracle, maka dari itu Alkitab menuliskan bukan untuk kita melihat masa yang akan lalu, tetapi Tuhan berbicara dalam kehidupan kita untuk apa yang akan terjadi untuk masa saat ini juga. Wenn Gott damals Wunder machen kann, nicht nur um uns zu erinnern über das, was damals in der alten Zeiten passiert, sondern um uns auch zu zeigen und zu erinnern über das, was Gott heute machen kann. Sejarah belum selesai bersama dengan Tuhan. Die Geschichte mit Gott ist noch nicht zu Ende. Selama manusia masih ada, maka dari itu sejarah bersama dengan Tuhan masih dituliskan. Solange die Menschen noch da sind, dann die Geschichte mit Gott wird immer noch geschrieben. Oleh sebab itu, biarlah kita hidup di dalam sejarah daripada Tuhan yang sedang Tuhan tuliskan di dalam kehidupan kita. Daher lass uns in diese Geschichte, was Gott immer noch schreibt, teilnehmen. Jangan menjadi orang-orang yang hanya sekedar membaca akan sejarah. Sei nicht nur diejenige, die die Geschichte lesen. Tuhan masa lalu adalah Tuhan yang masa kini dan Tuhan yang akan masa yang akan datang. Gott von damals ist auch Gott für heute und auch für die Zukunft. Saya percaya bahwa kebesaran daripada gereja saat ini akan terus menjulang tinggi seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya pasal yang kedua ayat yang kedua, yaitu gereja rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Und ich glaube, so wie im Jesaja 2, Vers 2 steht, die Kirche von Gott wird weiter hochstehen. Bahkan keturunan kita pun bersama dengan kita saat ini, seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Yoel, pasal yang kedua, ayat yang ke-28, bahwa anak perempuan, anak laki-laki kita, anak-anak kita akan bernubuat. They're going to prophesy. Also, und unsere Nachfolger auch, so wie im Joel 2, Vers 28 steht, unsere Söhne, unsere Tochter wird prophezeien. Bahkan dikatakan bahwa anak-anak muda akan mendapat penglihatan. Sogar da steht auch, dass die Jugendliche werden von Gott etwas sehen. Di dalam ayat yang sama di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 ini, bukan hanya untuk anak-anak, bukan untuk hanya anak muda, tetapi dikatakan juga orang tua akan mendapatkan mimpi. Und sogar nicht nur die Jugendliche oder die Kinder, sondern auch die Eltern werden Traum bekommen. So that's why I still believe that God still want to use Pak Peter. Und deshalb, ich glaube immer noch, dass Gott wird Peter benutzen.
I still believe that God want to use Andreas. dass Gott Andreas benutzen möchte. Ya, karena Tuhan ingin memakai akan semua untuk membawa gereja Tuhan terus menjulang tinggi dan menjadi besar. Weil Gott alle Leute verwenden wird, die Kirche Gottes größer zu bringen. Setiap daripada kita menjadi pembuat sejarah, bukan pembaca sejarah. Jede von uns sind Geschichtemacher und nicht nur Geschichteleser. Kita berada di gereja untuk membuat sejarah. Gereja bersama dengan Tuhan. In der Kirche, Geschichte zu machen, zusammen mit Gott. Saudara, kita lihat di dalam kitab Matius pasal 23 ayat 13. Lasst uns in Matthäus 23, Vers 13 sehen. Tuhan Yesus sangat mengutuk akan ahli Taurat dan orang Farisi. Gott hat wirklich die Schriftgelehrten gewarnt. Karena mereka hanya sekedar ahli di dalam Taurat, ahli di dalam law atau sejarah. Weil die sind Profi im Geschichte. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Tuhan masih bekerja di dalam kehidupan mereka. Aber die glauben nicht, dass Gott immer noch in ihrem Leben arbeitet. Bahwa Tuhan dapat memakai akan kehidupan mereka. Dass Gott ihre Leben benutzen kann. Bahkan miracles still happen. Und sogar, dass der Wunder passiert immer noch. Tetapi mereka hanya percaya hidup sebagai orang yang munafik, yang menutup pintu akan kerajaan surga. Bahkan dikatakan di depan orang. Aber die leben noch und macht die Tür zu vor viele Leute. Mereka banyak mengingat akan aturan-aturan masa lalu. Mereka mengingat akan sejarah masa lalu, sejarah bersama dengan Musa, bersama Daniel, bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego, bersama dengan Daud. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhan masih bekerja dan ada di hadapan Dia. Die erinnern über die Geschichte von Mose, David, Sadrak, Mesak und Abednego, aber die haben vergessen oder die wissen nicht, dass Gott in ihrem Leben noch arbeiten. Saudara, hal ini mengingatkan kepada kita untuk kita ya tidak hanya menjadi orang-orang yang tahu sejarah, tahu banyak akan firman Tuhan, tetapi firman itu harus menjadi kehidupan di dalam kehidupan kita. Also das Wort Gottes muss in uns leben und nicht nur Geschichte, die wir lesen. Kalau Tuhan bekerja sampai saat ini, Tuhan masih melanjutkan akan karyanya. Wenn Gott bis heute arbeitet, der wird seine Arbeit noch weiterführen. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-4 kita tahu akan cerita ya. Also hier sebelum ayat yang kelima yang saudara akan baca ini, tetapi saya ingin untuk kita melihat di dalam ayat pasal yang ke-4 yang tidak ada dalam PowerPoint. Also im Vers 4, also Judges 5, Vers 4, das steht nicht im PowerPoint. Bahwa ada salah satu suku dari 12 suku bangsa Israel. Es gibt ein Volk aus dieser 12 Völker in Israel. Suku yang luar biasa, suku yang berani, dan juga suku yang pada saat itu bersama-sama dengan seorang nabi perempuan, yaitu yang bernama Deborah. Ein Volk, der brav ist, und es gibt einen Propheten, Deborah. Yang mana suku ini dengan gagah perkasa berani mensupport Deborah. Diese Volk sind so brav, Deborah zu unterstützen. Nah, di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kelima ayat yang ke-14 ini dikatakan bahwa dari suku Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskarmu. Dari suku Makir turunlah panglima dari suku Zebulun, orang-orang pembawa tongkat
pengerah. Tongkat pengerah adalah tongkat commander, tongkat kuasa atau tongkat untuk memerintah. Also dieser Stock ist ein Truppenführer, um etwas zu führen und zu befehlen. Nah, kalau kita bisa melihat akan nanti secara keseluruhan, bahwa kita bisa melihat bahwa mereka lah yang memegang akan tongkat, akan pena, ya, pembuat sejarah yang memerintahkan apa yang akan terjadi, sesuatu strategi di dalam kehidupan, sehingga mereka mengalami sesuatu kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Und die sind die Leute, die dann der Führer festhält, sodass sie dann ein wunderbares Leben mit Gott haben. Kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian baru, sebagian besar ya mujizat yang terjadi di dalam perjanjian baru di dalam zaman daripada Tuhan Yesus Kristus adalah di Kapernaum. Ya, di daerah im Neuen Testament findet in Kapernaum statt. Kalau kita melihat Kapernaum di mana, yaitu di tempat di mana suku Zebulon ini hidup. Und Kapernaum ist ein Ort, wo die Zebulon wohnen. Ya, kenapa terjadi banyak mujizat di tempat itu? Karena mereka adalah pemegang tongkat-tongkat pengerah, pemegang akan pena-pena yang menuliskan akan strategi kehidupan bersama dengan Tuhan, yang menuliskan apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan mereka. Maksud saya yaitu kehidupan percaya bahwa Tuhan akan lakukan. Also weil diese Zebulon, die glauben, dass Gott irgendetwas machen wird in unserem in deren Leben. Deshalb haben die am meisten Wunder von Gott erfahren. Oleh sebab itu mujizat banyak terjadi di tempat itu karena mereka percaya bahwa Tuhan yang bekerja di dalam masa yang lalu masih bisa bekerja di dalam masa kehidupan daripada mereka. Sie glauben, dass Gott, der damals viele Wunder getan hat, können diese Wunder in ihrem Leben machen. Sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka hanya percaya akan apa yang dituliskan, tetapi mereka tidak percaya apa yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Es ist sehr viel Unterschied mit der Schriftgelehrter, die nur an die Geschichte glauben, aber die glauben nicht, dass Gott auch das in ihrem Leben machen kann. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-21. Im Lukas 4, Vers 21. Ya, pada saat orang-orang membawa akan firman Tuhan, nas firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yesaya juga. Die Bibelverse, der auch im Jesaja steht. Yang mana di dalam ayat yang ke-18, ayat yang ke-19 mengatakan bahwa roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta dan membebaskan orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan yang telah datang. Dari ayat ini, mereka membacakan kepada Yesus. Tetapi Yesus ternyata menutup, setelah dia membaca, dia menutup akan buku itu. Diese Verse, als Jesus das gelesen hat, hat er das Buch geschlossen. Dan dia mengatakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. It's mean, ya, berarti ayat ini berlaku pada saat mereka mendengar saat itu juga. Bukan masa lalu, tetapi saat ini juga. Und Jesus
hat so gesagt, dass heute, wo ihr dieses Wort hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Ya, dikatakan bahwa hari ini nas ini ya genap waktu kita mendengar. Berarti pada saat kita membaca akan firman Tuhan, jangan kita pernah katakan, oh itu masa lalu, oh itu dulu. Tetapi firman yang dicatat, yang kita baca akan digenapi Also pada wenn saat wir kita membaca, mendengarnya. die Bibel lesen, es geht nicht nur um die Vergangenheit, sondern wenn wir das lesen, an der Zeit ist die Voraussage des Propheten erfüllt. Kita bukan pembaca sejarah, tetapi pembuat sejarah, masih meneruskan sejarah bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi saksi bagi Tuhan. Wir sind keine Geschichteleser, sondern Geschichtsmacher. Und wie Gott gesagt hat, dass wir sollen andere oder alle Länder, alle Völker Gottes Jünger machen. Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jesus Ja. ist gleich damals, also in Vergangenheit, heute und auch für immer. Ayat yang terakhir yang saya ingin berikan kepada saudara. Der Kita letzte Vers. Ya, kita mengucap syukur bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana kita menuliskan sejarah bersama dengan Tuhan. Wir sollen an Gott bedanken, weil er uns beigebracht hat, wie wir die Geschichte schreiben mit ihm. Mazmur 45 ayat 1 berkata, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajaku kepada Raja, kepada Tuhan, kepada Raja. Lidahku adalah pena seorang juru tulis yang mahir. Maksud daripada ayat ini, ya, bahwa lidah kitalah adalah pena. Also diese Bibelvers sagt, dass unsere Zunge ist der Füller. Lidah saudara dan saya adalah pena. Deine Zunge und meine Zunge sind die Füller. Pada saat kita confess, pada saat kita mengakui dosa kita, Wenn wir unsere Sünde zugeben, maka dari itu kita membuat sejarah, menuliskan nama kita tercatat di surga. wir schreiben eine Geschichte, unser Name ist im Himmel geschrieben. Pada saat kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dari itu kita membuat sejarah, kita tercatat nama kita di surga. Wenn wir ihn akzeptieren möchten als unser Gott und als unser Retter, an der Zeit ist unser Name im Himmel geschrieben. Pada saat kita mengakui akan dosa kita, maka dari itu kita mencatat di dalam sejarah kita yang mana iblis tidak akan menuduh kita lagi. Und an der Zeit schreiben wir, dass der Teufel wird uns nicht mehr verklagen können. Pada saat kita merubah perkataan kita, karena pen kita adalah tang kita, lidah kita, maka itu pada saat kita mengatakan, I can do all things through Christ, maka dari itu kita dapat melakukan segala perkara Unsere Zunge ist unser bersama dengan Füller. Tuhan. Und deshalb, wenn wir sagen, dass wir können alles mit Jesus, mit Christus tun, dann alles ist möglich in Gott. Saudara menjadi pembuat sejarah karena lidah saudara mengaku bahwa bersama dengan Tuhan, saudara dapat melakukan segala perkara. Sie können Geschichtsschreiber sein, weil mit eurer Zunge bekennt ihr, dass wir alles mit Gott machen können. Rubah perkataan-perkataan kita yang negatif menjadi perkataan-perkataan yang positif. Maka dari itu kita menuliskan ya sesuatu sejarah yang luar biasa untuk kemuliaan daripada nama Tuhan. Also ändere das, was Negatives, die wir oft sagen,
auf Positives, sodass wir eine Geschichte schreiben können mit Gott. Rubah perkataan kita yang mana kita selalu mungkin banyak kita gunakan untuk perkataan-perkataan yang tidak baik, tetapi biarlah kita pakai mulut lidah kita untuk memberikan sesuatu encouragement supaya sejarah bersama dengan Tuhan ada di dalam kehidupan maybe keluarga kita, mungkin anak-anak kita, ya, melalui perkataan-perkataan kita. Also nutze eure Wörter, um jemanden zuzumuten, also eure Kinder und eure Ehepaare. Also mit uns, mit das, was wir sagen, können wir jemanden zumuten. Biarlah perkataan kita klaim akan janji-janji Tuhan. Sodass das, was wir sagen, können Gottes Versprochen immer wieder sagen. Your prayer is a pen. Doa kita pada saat kita berdoa, memohon kepada Tuhan, itu adalah pena kita. Wenn wir an Gott beten, unsere Zunge ist unsere Fühler. Perbuatan kita yang mana sesuai dengan perkataan kita, maka dari itu, itulah pena kita. Wenn unsere Tat ist genauso wie unsere Zunge oder was wir sagen, das ist unser Fühler. Dengan demikian kita adalah pembuat sejarah bagi Tuhan. Sodass wir sind die Geschichtsmacher von Gott. Tuliskan dengan perkataan kita. Schreibt mit eure Gespräch. Kita menjadi his story maker. Wir sind dann die Geschichtsmacher, also der Macher von Gottes Geschichte. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati, merubah akan kehidupan kita, bukan hanya kita sekedar hidup, tetapi kita hidup menjadi pembuat sejarah bagi Tuhan. Ich hoffe, dass das Gottes Wort von heute wird uns ändern, sodass wir nicht nur einfach so leben, sondern wir machen Geschichte für Gott. Amin. Mari kita doa sama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Bapak, kami boleh melihat Wir können sehen, bahwa kami pembuat sejarah bagi Engkau, ya Bapa. dass wir Geschichtsmacher für dich, Herr. Karena Engkau memanggil kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Du hast uns berufen, um deine Zeuge zu sein. Selagi kami masih hidup di dunia ini, Tuhan, Solange wir in dieser Welt leben, biarlah kami menyadarin bahwa Engkau masih bekerja di dalam kehidupan kami. wir wissen, dass du immer noch in uns arbeitest. Engkau akan menjadikan kami, Tuhan, menjadi orang-orang yang memuliakan akan nama-Mu. Und du wirst uns so verwandeln, um dich zu ehren. Biarlah dengan mulut kami membuat sejarah kami, ya Bapa. Sodass mit unserer Zunge machen wir eine Geschichte. Melalui doa-doa permohonan kami, mujizat terjadi. Mit unserem Gebet, die Wunder findet statt. Melalui pengakuan kami, hidup kami diubahkan. Mit das, was wir bekennen, unser Leben wird sich verändert. Melalui iman, kepercayaan kami, Tuhan, kami mengalami kesuksesan. Mit unserem Glauben werden wir Erfolg erreichen. Melalui, Tuhan, perkataan-perkataan yang indah, keluarga kami, Tuhan, memuliakan akan nama-Mu. Mit unseren Wörtern, unserer Familie wird dein Name verehren. Sehingga Tuhan, terang dan garam itu, Tuhan, boleh terjadi melalui kehidupan kami, ya Bapa. Sodass wir sind der Salz und das Licht. Lidah yang menjadi pena untuk kehidupan kami, Bapa. Sodass wir eine Zunge haben, der als Fühler dient in unser Leben. Yang menggerakkan akan kehidupan ini. Der unser Leben führen kann. Biarlah pena kami, Tuhan, selalu menuliskan akan Engkau.
Lass unsere Fühler immer über dich schreiben. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Im Namen kami Jesus mengucap Christus syukur dan berdoa. danken wir. Amin. Amen. I sing praises to your name.